apa lagi tuan-tuan? Jom kita berwakaf. ASNB akan membantu anda menguruskan wakaf anda dengan sempurna. Jom berwakaf. Daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Baklah 91.5 FM. Inspirasi Informa Islami hanya di Radio Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur. Alhamdulillah. Selamat petang kepada anda. Di petang ini Mona, jom kita nak teruskan lagi perkongsian satu hari satu hadis, dan hadis petang ini berkaitan manusia paling dibenci. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadul rijali ila Allah al-aladul khasm. Maksud dari hadis ini daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dibenci Allah adalah yang keras kepala dan suka membantah, yakni suka bermusuh. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah, hadis ini hadis sahih, dan pengajaran dari hadis ini, keras kepala adalah sifat yang beringin dengan sifat sombong, bongkak, takabur dan ego. Kesemua sifat-sifat mazmumah ini amat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan sifat iblis. Juga iblis menjadi kufur akibat daripada sifat keras kepala dan sombong, dan merasakan dia lebih baik daripada orang lain, dan orang yang suka membantah adalah mereka yang suka bertengkar dan suka menegakkan pendapatnya sendiri walaupun salah. Ia akan menjadikannya seorang yang angkuh dan juga sombong. Jadi jauh-jauhi daripada sifat ini, dan jangan sesekali ia akan mempengaruhi kehidupan kita. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, banyak lagi perkongsian insya-Allah selepas ini. Jangan lupa bersama rancangan Vaksin Hati jam 5 petang. Betul. Nak tahu apa tajuknya? Kejap lagi kita akan maklumkan. Sekarang kita berhibur seketika, tenang-tenang aja bersama di Destinasi IKIM, Inspirasi Informa Islami. تسبيحي سبحان الله، هذا تحميدي الحمد لله، هذا تكبيري الله أكبر، تسبيح وتحميد وتكبير، tasbihku maha suci Allah, ini tahmidku pujian bagi Allah, ini takbirku Allah maha besar, ini tasbihku tahmid dan takbirku. Subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, pujian bagi Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar, ini tasbihku, tahmid dan takbirku. تسبيحي سبحان الله، هذا تحميدي الحمد لله، هذا تكبيري الله أكبر، تسبيح وتحميد وتكبير.
inspirasi, inforia, Islam, semuanya dimiliki. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. Rawahul Bukhari. Maksudnya, Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang Nabi pun kecuali telah diberi keistimewaan khusus yang tidak diberikan kepada manusia yang lain, sehingga orang-orang beriman kepadanya. Dan adapun yang diberikan padaku adalah wahyu yang Allah turunkan kepadaku. Maka aku berharap bahawa aku adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kautsar ayat kedua yang bermaksud, tunaikanlah salat dan sembelihlah kurban sebagai tanda syukur. Jom kita rebut peluang buat ibadah kurban bersama serantau Muslim. Harga berpatutan, gambar bahagian kurban anda dapat dan anda juga akan dapat risit dan sijil penyertaan. Memang berbaloi. Sertai kurban mudah bersama serantau Muslim. Layari kurbanmudah.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Pengambilan vitamin C yang cukup sangat penting untuk kanak-kanak. Jadi setiap hari saya bagi anak saya makan Natural Gummy Vitamin C Jardin Kids keluaran Jardin Pharma Berhad. Mereka pilih bahan yang terbaik sahaja kerana kesihatan anak amat penting. Ramai juga tanya dekat saya, apa kelebihan produk Natural Gummy Vitamin C Jardin Kids ni? Untuk memastikan anak-anak menerima vitamin C yang cukup setiap hari, Jardin Pharma menyediakan 121.5 mg SCS Corbic untuk setiap gummy vitamin C Jardin Kids.
Vitamin C ini penting untuk membantu pertumbuhan, perkembangan dan meningkatkan sistem imun si kecil kita. Rasanya yang sedap dan lazat dengan buah strawberry sebenar. Rendah gula dan tanpa gula putih. Hanya menggunakan gula tebu organik. Tanpa pewarna dan perisa tiruan. Yang penting sekali dapat sijil halal oleh JAKIM. Dengan harga serendah RM49.90, boleh dapatkan di farmasi terpilih. Paling mudah layari je www.herbitus.com HERBITUS. WhatsApp pun boleh di 0377347155. Saya ulang sekali lagi, 0377347155. Anaklah harta yang tidak ternilai, anugerah ilahi. Jardin Parma dengan Jardin Parma. Jardin Parma semesti Jardin Parma. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Anda sedang bersama Syafiq dan juga Mona dalam pertemuan di Destinasi IKIM. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini dan perkongsian seterusnya untuk jam kedua pada petang ini bersama Destinasi. Kita akan bersama kawasan berdaftar dan pengasas bijak emosi yang berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz melalui rancangan Vaksin Hati. Ya, betul. Kita nak berikan penawar untuk hati kita, bagaimana hati ini boleh terus mengubah emosi yang stabil dalam kehidupan kita ni. Dan petang ni nak bawakan tajuk perbincangan berkaitan rumah tangga berkonflik. Pasti kita nak dapat atasi bagaimana masalah-masalah yang kita hadapi. Okey? Ya, betul. Dan untuk para pendengar, kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, dengar dan juga tonton rancangan Vaksin Hati selepas ini. Terus kekal bersama Radio IKIM. Menghitung diri hanya retakan resah. Udara putih penuh keluh, penuh kesah. Skala di mimpi tak menentu dan lelah. Lepaskanlah beban dalam jiwamu, pasrahkanlah hidup hanya padanya. Basuh wajahmu, tenangkan hati, sujud hanya padanya. Lebih dari yang terkasih, dia yang penyayang, penuh cinta, tak pernah tinggalkan dirimu terluka. Dia yang selalu di dekatmu. Tenang, 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 oh, bersabarlah, Allah mendengarmu. Oh, tenang, 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 oh, percayalah, Allah terseret kabut dalam waktu yang gelisah. Menghitung diri hanya retakan resah. Nyanyian hati berselimutkan doa,
Allah mendengarmu. Oh tenang, tenang, tenanglah, percayalah Allah menyayangimu. Tenang, tenang, tenanglah, bersabarlah, Allah melihatmu. Oh tenang, tenang, tenanglah, percayalah Allah menyayangimu. Terseret kabut dalam waktu yang gelisah, merindu pagi dalam diriku pasrah. Ibu, adik rasa kurang sihat lah. Nah, makan vitamin C Jardin Kids. Kenapa ibu suka bagi adik makan vitamin ni? Sebab rasa dia yang sedap dengan buah strawberry sebenar. Kaya dengan vitamin C, rendah gula dan menggunakan gula tebu organik, tanpa pewarna dan perisa tiruan. Semestinya halal. Natural Gummy Vitamin C dari Jardin Kids. Makanan tambahan terbaik untuk meningkatkan imuniti anak anda. Dapatkan di farmasi terpilih. Layari www.herbitas.com HERBITUS. WhatsApp 0377347155. Tahukah anda bahawa pengurusan kekayaan keluarga atau dikenali juga sebagai Family Office Wealth Management merupakan segmen yang sangat penting dalam pengurusan kewangan untuk memastikan harta individu atau keluarga boleh bertahan selama beberapa generasi. Perkhidmatan pejabat keluarga merangkumi pelbagai aspek seperti kewangan, cukai, perniagaan keluarga, pelaburan, pentadbiran amanah, perancangan harta pusaka, filantropi dan sebagainya. Di Malaysia, perkhidmatan pejabat keluarga patuh syariah pertama di dunia telah dilancarkan pada 2021 untuk memenuhi keperluan pengurusan kewangan bagi keluarga Islam yang berharta. Apakah perbezaan pejabat keluarga patuh syariah dan konvensional? Apakah faktor kejayaan bagi perkhidmatan pejabat keluarga dan pengurusan kewangan Islam? Sertai kursus Islamic Family Office Wealth Management, Trends, Challenges and Opportunities untuk mendalami ilmu pengurusan harta dan kewangan keluarga Islam. Yuran penyertaan adalah sebanyak RM700 secara dalam talian dan RM800 secara bersemuka di IKIM. Untuk pendaftaran atau maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia di talian 03-6204-6320 atau 323. Selamat menyambut bulan Syawal dengan penuh kegembiraan dan ketakwaan. Ayuh bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun bank Islam 1416-201-000-520. Jom infak. Titisan bak emas. Kaya dengan antioksidan, vitamin dan mineral. Kandungan air di bawah 22% memenuhi Malaysia Standard MS2683. Inilah Arnya Madu Kelulut asli keluaran Pharma Niaga Natural. Dapatkan Arnya Madu Kelulut di Shopee, Lazada, Ion Wellness di seluruh Malaysia dan farmasi terpilih. Layari FB dan IG Arnya Madu Kelulut. Arnya, madu tanpa ragu. Kuantan 89.6 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang dah pun mula masuk ke dalam ruangan digital kita ni Mona, dekat Facebook dan juga di YouTube IKIM. Sebab di petang ini kita nak teruskan lagi kuliah kita, kelas kita menerusi rancangan Vaksin Hati. Jom mana pendengar setia rancangan ini, penonton setia, anda boleh titipkan juga komen, like dan jangan lupa share untuk perkongsian kita pada petang ini. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, insya-Allah kita akan bersama kaunselor berdaftar dan pengasas bijak emosi yang berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz. Betul, dah pun ada di talian kita waktu ini. Jom kita nak terus mengalung-alungkan kehadiran Tuan Fazli. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Syafiq, DJ Wana, apa khabar, sihat Syukur. Baik Alhamdulillah, seadanya. sihat. Tak sempat lagi Tuan datang konti. Itulah. Itulah. Minggu depan insya-Allah, minggu depan kita pacak khemah kat sana. Terus berkampung kat Radio Kim ni. Pacak khemah bawa biskut raya sekali insya-Allah. Oh, okey. Boleh. Masih lagi rasa mood raya ni kan tuan. Jadi apapun jua, walau keadaan kita sekalipun di mana peristiwa situasinya kan Mona, kita nak kekal dengan emosi kita walaupun kita dalam keadaan bersedih ataupun bergembira, tapi emosi tetap kena kekal seimbang Betul. Dan untuk waktu ini kita akan bersama Tuan Fazli akan menceritakan tentang rumah tangga berkonflik. Betul. Kalau cakap rumah tangga ni dia semua baik-baik belaka je, alhamdulillah sangatlah kan. Bagus dah tu kan tuan. Tapi kalau rumah tangga kadang-kadang ada naik turunnya, itu biasa. Saya kira kita semua menghadapinya dan juga melaluinya. Jadi tuan, bagaimana tuan kita nak mendapatkan lagi tuan keseimbangan emosi kita dalam mengharungi situasi rumah tangga berkonflik ni tuan? Ya, sebagai mukadimah silakan tuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona dan juga kepada semua yang menonton. Alhamdulillah, terima kasih kerana mengikuti segmen Baik Sini Hati. Baru ni saya ada program dekat bersama dengan SUK Negeri Pahang kan. Jadi salah seorang peserta dia komen dekat saya. Dia ikuti program saya lah, program di Pahang di Kuantan tu. Kemudian dia komen dekat Facebook saya, dia kata, oh, barulah saya kenal siapa Tuan Fazli sebab selama ni selalu ikuti dekat Baik Sini Hati, baru tengok tuan ni macam mana. Alhamdulillah. Kan? Jadi terima kasih kepada yang setia mengikuti segmen Baik Sini Hati sebab kadang-kadang dia dengar melalui radio, dia tak nampak orangnya macam mana kan. Itulah. Jadi kena tengok dekat Facebook, barulah nampak saiznya Allah besarnya. Tak adalah. Biasa je tu kan. Tengok ilmunya. Ilmu tu yang penting. Sharing tuan yang penting tuan. Amin. Amin ya Allah. Ayat cover yang baik tu. Terima kasih. Apa tu? Betul sekalian, para penonton sekalian, para pendengar sekalian. Alhamdulillah. Jadi saya nak berkongsi sedikit. Sebab bila Syafiq sebut tadi kan rumah tangga baik, harmoni sentiasa kan. Saya terjumpa satu kenalan baru-baru ni dan dia kata boring lah. Kenapa? Dah lama tak gaduh dengan isteri. Allah. Oh, saya kata. Nak gaduh pula. Maknanya seolah-olah macam rumah tangga itu memang harmoni lah, baik lah kan. Tapi maknanya dia rasa macam dah lama tak gaduh kan, rasa macam boring pula kan. Tapi jarang-jarang okey lah rasa macam tu. Tapi sebenarnya yalah, kepelbagaian emosi dalam rumah tangga ni sebenarnya sesuatu yang sangat menarik untuk kita tengok dan kita lihat. Kan sebab rumah tangga yang tidak berkonflik, sebenarnya kalau tanya saya, ada tak rumah tangga yang tidak pernah berkonflik? Tak ada. Mesti ada. Cuma cepat atau lambat, intensiti tinggi atau rendah, kekerapannya berulang ataupun sangat jarang. Itu dia. Kan? Bahkan kalau kita tengok rumah tangga Nabi Muhammad SAW pun, ada waktu Nabi mengasingkan diri, berpisah daripada para isteri. Kan? Nabi membawa diri, Nabi berada di dalam masjid kan. Jadi itu juga salah satu menunjukkan bahawa rumah tangga kita, bila kita menghadapi konflik dalam rumah tangga, itu normal. Itu normal. Itu fitrah. Kan? Maknanya kalau contoh ada pasangan merajuk, itu normal. Kan? Jangan pula kita katakan, oh bila isteri merajuk, kau derhaka, kau merajuk, kau tak taat suami. Jangan. Kan? Kadang-kadang orang kita sebab cepat sangat nak menghukum. Sedangkan merajuk tu adalah fitrah manusia. Cuma emosi yang ada ni macam mana kita nak memandu supaya merajuk tadi dia menjadi menjadi pemanis rumah tangga, bukan perosak rumah tangga. Kan? Merajuk ni sebenarnya, best sebenarnya merajuk ni sebenarnya. Macam nak mengajar merajuk pula. Kan? Sebab bila rumah tangga dia ada merajuk dan dia ada proses memujuk, rumah tangga akan jadi makin best, makin erat. Kan? Cuma prasyarat dia merajuk jangan melampau, merajuk jangan sampai berdosa. Kan? Merajuk jangan sampai berdosa. Merajuk jangan sampai menyebabkan berpecah belah rumah tangga. Jadi ada adab. Saya ingat saya pernah cerita tentang seni merajuk ni di awal-awal dululah. Okey. Baik. Jadi
Cuma apa yang saya nak kongsikan hari ini, bila kita bincang tentang rumah tangga berkonflik, sebenarnya saya nak kongsikan tentang 6C. C ni SIC. SIC perkara yang perlu kita cek, dia adalah satu checklist yang perlu kita tengok sentiasa untuk melihat tahap kesihatan rumah tangga kita. Kan, untuk melihat tahap kesihatan rumah tangga kita. Kadang-kadang bila saya berbual dengan rakan-rakan, berbual dengan kenalan-kenalan, berbual dengan orang-orang yang baru kenal dan sebagainya kan. Kadang-kadang kita berbual, tanya, oh, Alhamdulillah saya dah berkahwin 15 tahun, saya dah berkahwin dia 20 tahun kan, saya dah berkahwin 21 tahun, macam-macam lah. Jadi tempoh perkahwinan ada yang 10 tahun, ada yang 8 tahun, 5 tahun, ada yang 21 tahun. Maknanya satu tempoh perkahwinan ni dia pelbagai pada setiap orang lah. Cuma bila kita bincang tentang tempoh perkahwinan, saya kata antara benda paling penting berdasarkan tempoh yang kita ada sekarang ini adalah kita kena sentiasa semak tahap kesihatan rumah tangga kita. Dari masa ke semasa. Sebab kalau contoh kita kan, checklist kesihatan, kalau kita tak rasa check, apa dia kata, full body check up kan. Syafiq pernah buat full body check up dekat hospital? Pernah. Pernah kan? Biasa berapa tahun sekali baru buat? Kalau ikutkan kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun sekali baru buat. Sekali dapat result, alamak. Kan? Nak kena kontrol juga kan. Macam-macam. Betul? Dan ada yang galakkan, dia kata 6 bulan sekali tengok. Setahun sekali mesti buat regular body medical check up. Betul. Untuk apa? Untuk melihat tahap kesihatan tubuh badan kita. Sesama juga dengan rumah tangga sebenarnya. Tahap hubungan kita lah rumah tangga, tahap keharmonian kita lah rumah tangga ni kita kena sentiasa check dan kita kena semak. Supaya apa? Supaya kita tidak jadi sesuatu yang menyebabkan rumah tangga kita runtuh di tanpa kita sedari. Saya bagi contoh macam ni. Okey. Katakanlah ada seorang sahabat kita. Dia ni kita nampak dia kurus, slim. Nak juga kan dia punya contoh tu kan. Kurus, slim, nampak sihat kan. Tapi dalam keadaan yang dia tidak sedar bahawa kolesterolnya tinggi. Betul. Tahap kolesterolnya tinggi. Okey. Dan biasanya kalau macam contoh bila kita sebut tahap kolesterol tinggi ni, biasa pemahaman kita, orang yang badan macam saya ni kan, orang dengan radio macam saya, macam Cik Fazli, macam mana badan dia tak tahu. Okey, yang berbadan sihat macam saya ni, okey. Saya sebut dengan lebih jelas, berbadan sihat macam saya, badan gempal macam saya ni kan. Mungkin orang akan rasa, oh ini mesti kolesterol tinggi, ini kolesterol tinggi. Kan badan besar je kolesterol tinggi. Sebenarnya kolesterol tinggi ni belum tentu. Kan kadang-kadang kita tengok orang yang kurus kering pun, ya Allah, dia punya kolesterol lagi tinggi daripada saya yang gempal. Saya dah jumpa dah banyak orang yang saya jumpa. Okay. Jadi nak ceritanya, kalau kita tak sedar dan kita kemungkinan, bila kita kolesterol tinggi, kita ada tanda-tanda sebenarnya. Dia ada tanda-tanda pening kepala dan sebagainya. Contoh. Saya nak bagi contoh saja. Kan? Tapi kita abaikan tanda-tanda ini dan kita rasa diri kita sihat hanya kerana semata fizikal kita nampak sihat. Kan? Hanya semata fizikal kita nampak sihat, maka kita rasa kita sihat. Tapi bila kita buat medical check up, baru kita tahu rupanya kita ada kolesterol tinggi. Kan? Ataupun tekanan darah tinggi, contoh. Okey. Baik. Jadi ada orang dia mungkin sedar rumah tangga dia sebenarnya dia ada tanda-tanda yang menyatakan bahawa kolesterol rumah tangganya tinggi. Lebih kurang macam itulah. Kan? Ataupun orang yang kolesterol tinggi tadi dia sedar dia ada macam simptom-simptom yang dia rasa macam macam nak kena check lah, macam tak kena lah, macam tak best lah. Kan? Tapi orang tak pergi check. Kenapa? Pertama, kerana dia positif. Sama juga dengan rumah tangga kan. Dia rasa rumah tangga dia okey. Malah nak fikir, okey kot, ada masalah, rumah tangga aku okey. Orang tanya, kau rumah tangga kau okey tak? Okey. Dia positif. Positif ni satu istilah yang sangat saya rasa kita perlu mewawarkan lagi tentang satu istilah disebut sebagai toxic positivity. Positivity pun ada toxic. Yes, ada. Kan? Memang kita mengajar orang untuk berfikir secara positif, tetapi positivity yang melampau dia jadi toksik. Betul. Menjadi toksik. Contoh, kita dah tahu kita ada isu dengan orang rumah kita ataupun ada isu dengan husband kita. Dan rumah tangga ni kita dah tahu dah, kita rasa tak best, tapi kita rasa macam tak apalah, okeylah. Malah nak fikir. Kan? Okey kot, okeylah, tak ada apalah, okey je. Kan? Isteri dah tak bercakap dengan kita dah setengah tahun tau, tahun. Bukan setengah hari, dah setengah tahun dah kurang bercakap. Tapi kita rasa tak apa, rumah tangga aku okey. Ini bahaya ni. Kan? Jadi toxic positivity ni menyebabkan kita tidak melihat isu sebenar dalam rumah tangga.
Kita tidak melihat apa keadaan sebenar rumah tangga. Menyebabkan kita abaikan tanda-tanda yang ada dan kita teruskan buat kerja macam biasa. Yang saya takut satu masa kita terkejut, rupanya pasangan kita dah tawar hati, tiba-tiba tawar hati. Sejak bila tawar hati, apa masalah aku? Apa salah aku? Maka bermula ada drama jam 7 pagi, 3 malam. Allah rehat. Baik. Tuan kita rehat seketika dan kita boleh sambung lagi kan perbincangan selepas ni bagaimana konflik tu boleh tukar menjadi satu perkara baik dan konflik itu juga boleh jadi tetusan kepada kita untuk mempereratkan lagi. Sebab ada orang bila berlaku konflik dia belajar sesuatu. Nanti Tuan akan berikan satu panduan juga untuk kita semua. Ya. InsyaAllah. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Sampai berkalimat, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islam, semuanya di IKIM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Vaksin Hati. Ya, betul. Kita sedang bersiaran langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Bagi anda yang sedang tonton sekarang, jom komen, like dan juga share dengan apa yang kita sedang bincang-bincangkan petang ini. Iaitu kita sedang bawakan perkongsian berkaitan rumah tangga berkonflik. Okey, tapi sambil-sambil kita berbincang ni kan Mona, saya terpandang komen-komen sahabat pendengar kita, sahabat penonton kita di Facebook waktu ini. Ada yang memberikan juga pandangan. Jom kita tengok sikit. Okey. Nama Kamarul Farihan Afnani. Okey, canggih namanya. Katanya, saya pun suka merajuk dalam rumah tangga tuan. Sebab tapi jika suami tak nak pujuk, saya akan ajarkan suami saya pujuk saya bawa pergi mengetih ataupun berdating ke restoran-restoran tertentu lah supaya boleh dapat kembali berdating. Boleh ke tuan macam tu? Macam mana tuan? Boleh. Kalau tanya boleh, memang sangat boleh. Dan saya rasa kalau macam ni cara dia, suami suka isteri merajuk ni. Isteri lagi suka, isteri akan ajar, lepas tu ajak pergi kedai mamak, pergi dating pula kan. Mungkin selama ni mungkin sibuk dan sebagainya kan, jadi isteri merajuk, lepas ni mungkin dia ajak pergi kedai makan pula. Macam tu.
Ini satu contoh yang sangat baik sebab dia isu tentang merajuk ni. Sebab merajuk ni salah satu konten yang ataupun salah satu part yang kenapa jadi rumah tangga berkonflik ni. Merajuk ni sebenarnya dia adalah satu seni yang perlu kita perhalusi dan kita kena mahirkan diri. Sebab perasaan yang timbul, yang tak best yang timbul, yang menyebabkan merajuk ni adalah satu fitrah. Fitrah. Kan maknanya tak salah untuk timbul perasaan tersebut. Cuma yang salahnya apabila kita tidak mengendalikan, yang kita tidak kawal, kita tidak arahkan perasaan tersebut ke arah sesuatu yang baik. Macam mana merajuk yang baik? Banyak merajuk yang baik. Kan? Merajuk yang baik. Dia manja-manja tapi dia merajuk tapi manja. Cuba macam mana tu? Merajuk tapi manja. Kan? Buat mengada-ngada, buat gedik-gedik sikit, merajuk tu. Kan? Ataupun kita kata, iyalah kebiasaan contoh, salam cium tangan lama kali ni sekejap je. Salam tapi sekejap je. Kan? Jadi sebab apa? Tujuan merajuk tu sendiri, tujuan merajuk tu adalah nak memberikan signal kepada pasangan ada sesuatu yang tak kena. Ada sesuatu yang tak best pada emosi saya yang saya nak sampaikan pada awak dengan apa? Dengan merajuk. Jadi bila merajuk, suami nampak macam tu, pujuklah. Dan merajuk, sebut tentang merajuk ni, ingat bukan orang perempuan saja merajuk, orang lelaki juga merajuk. Bahkan setengah orang lelaki merajuk lagi buruk daripada orang perempuan merajuk. Kan? Cuma saya kata biasanya, ini pun saya rasa saya kena tekankan juga. Sebab biasanya bila kita sebut tentang beremosi ni, ramai orang di luar sana yang membawa aliran ataupun yang mengatakan bahawa orang lelaki ni tidak pandai beremosi ataupun orang lelaki ni tidak beremosi. Orang perempuan je yang beremosi. Saya kata tak betul. Orang lelaki ada emosi, orang perempuan ada emosi. Cuma cara ekspresinya berbeza. Bahkan kalau yang jenis sensitif tu, bukan saja orang perempuan sensitif, orang lelaki pun kalau sensitif sungguh. Terasa betul cepat. Cuma cara ekspresinya berbeza. Contoh, orang lelaki ni kalau marah, geram, merajuk, apa lagi? Marah, geram, merajuk, kecewa. Okey. Dia punya pattern ekspresi dia biasanya satu je. Agak-agak apa Syafiq? Diam. Diam. Nak cakap. Saya banyak dah saya tanya orang lelaki soalan ni kan. Jawapan dia sama je. Sebab apa? Sebab itu pattern kita lah, kebiasaan orang perempuan macam-macam. Kan? Dia merajuk, kadang-kadang semakin merajuk semakin bertambah barang kemasnya. Contoh. Kan? Dengan merajuk selalu tu. Maknanya kalau dia merajuk, dia bertambah barang kemas sebab nak hiburkan diri. Kan? Tapi pakai duit sendiri tak apalah, bila pakai duit sendiri, duit suami jadi masalah juga kan. Tiba-tiba berkurang. Okey. So berbalik kepada cerita kita, sebenarnya bila saya cerita tentang rumah tangga berkonflik ni, sebenarnya kenapa adalah penting untuk kita semak dan kita cek tahap kesihatan dia. Dalam keadaan sekarang ada tanda-tanda, tapi yang seperti yang saya sebut di awal tadi, ada orang ada positif. Rumah tangga kau okey? Okey. Tak ada apa. Dia dah nampak ada tanda-tanda yang tak best tu, tapi dia kata tak apa, okey. Okeylah, tak ada apalah, okeylah tu. Kan? Jadi menyebabkan dia mengabaikan perkara kecil-kecil yang sebenarnya memberi kesan emosi kepada pasangan, yang mana benda ni terkumpul. Ini bahaya ni. Terkumpul jadi besar. Sebab tu macam saya bagi contoh tadi, 6 bulan kemudian baru sedar pasangan dah tawar hati. Kemudian apa salah aku? Dah tawar hati, dah tak nak bercakap, dah tak best, dah tak rasa teruja, tak rasa seronok dengan pasangan. Okey. Baik. Yang kedua, dia sedar. Dia sedar rumah tangga dia masalah, tapi dia tak akui. Dia tak mengaku. Kan? Dia tak tahu, dia tak mengaku yang dia ada masalah dengan pasangan dia. Dia tak mengaku yang dia ada masalah, dirinya ada masalah berhubung dengan pasangannya, dirinya ada masalah dengan rumah tangga ni, merasakan tak best, emosi tu rasa tak, dia dah rasa tapi dia tak mengaku. So bila dia tak mengaku, apa dia buat? Dia malah nak fikir. Apa dia malah fikir? Yang kedua, ada orang dia mengharapkan masa akan menyembuhkan. Saya kata masa tidak akan pernah menyembuhkan. Masa ni hanya memberi ruang untuk bertenang. Tetapi masa tidak akan memperbaiki keadaan. Kita yang kena perbaiki. Maka setelah cukup masa bertenang, maka ambillah tindakan, perbaikilah. Apa nak buat, apa nak betulkan. Okey. Dan yang ketiga, kenapa ramai orang yang mungkin membiarkan konflik? Sebab disebabkan dia jarang semak tahap kesihatan, maka dia pun juga bila ada tanda-tanda, dia anggap benda ni remeh, benda ni kecil. Sebab tu saya duk perhatikan dalam kes-kes yang saya kendalikan, semuanya bermula dengan perkara kecil. Konflik ni banyak bermula dengan perkara kecil. Perkara yang simple
dan kita rasa macam itu pun nak terasa. Kan? Kita boleh sebut soalan tu itu pun nak terasa, tapi setiap orang tak sama. Keterasaan dia tak sama. Contoh. Ada orang suami yang dia terasa bila dia duduk kat meja makan, isteri makan dulu. Dia terasa macam tak hormat, dia tak terasa macam isteri tak hormat, tak menganggap dia sebagai pemimpin keluarga yang dipilih rakyat, bukan dipilih rakyat, yang dipilih oleh yang mengetuai keluarga tersebut kan, contoh. Tapi ada orang yang dia tak terasa, dia kata tak apalah, dia makan dulu tak apa. Sebab you nak jaga anak lagi, lepas ni nak gila-gila pegang anak dan sebagainya. Sebab I tahu dia panggil makan, you pun nak basuh pinggan, jadi makan dulu tak apa. Sebab dia tak sama. Jadi sebab itu penting untuk kita sendiri, setiap orang ni dia kena semak tahap kesihatan rumah tangga dia tu, dan dia kena tengok tanda-tanda dan kena mengakui. Sebab dengan mengakui lah baru kita boleh memperbaiki. Kan? Okey, cuma soalan dia. Apa yang nak disemak Cik Fazli? Duk semak rumah tangga ni apa? Checklist je. Kan? Macam mana nak semak? Kan? Jadi sebelum orang tanya, saya tanya diri saya dulu lah. Kan? Okey. Jadi macam mana nak semak? Okey. Jadi ada 6C. 6C, SIC lah. Hari ini saya sempat kongsi satu saja. InsyaAllah akan datang. Jadi jangan ke mana-mana, ikuti sambungan kita pada minggu hadapan. Tiba-tiba dalam promo pula. Pertama adalah emosi. C yang kita nak kena tengok ni, nak tengok tahap kesihatan dalam rumah tangga kita adalah semak emosi yang pertama. Emosi apa? Okey, apa yang ada dalam emosi ni? Pertama, emosi cinta kita terhadap pasangan. Kan, cuba tanya balik. Do I love her? Do I love him? Tiba-tiba semak emosi, cakap bahasa Inggeris pula kan. Hal uhibbuha? Kan? Betul di mana? Ya, betul. Hal uhibbuhu? Kan? Adakah aku menyintainya? Kan? Tanya diri kita, adakah aku sayang pada dia? Kan? Betul tak sayang pada dia? Dan pada pasangan kita tu. Dan sedalam mana pasangan tu? Kan waktu bercinta dulu selalu tanyakan, sejauh mana you sayangkan I? Kan, dulu sebelum berkahwin lah, saya selalu tanya soalan tu. Sekarang ni lepas kahwin ni kena tanya. Sentiasa bertanya. Kan, sedalam mana cinta I pada you? Mungkin I sanggup merendah lautan api, memang tak lah. Kan, memang itu mustahil lah. Memang mati dulu lah baru nak berenang ke, tak lah kan. Tapi nak ceritanya sedalam mana? Kemudian tuan-tuan sekalian, bila kita cerita tentang perasaan cinta tu, cuba cek dulu, berbanding dengan dulu dan sekarang, adakah makin berkurang atau makin bertambah? Kan perasaan. Atau sama ada makin berkurang atau makin bertambah. Maknanya dalam tempoh contoh 10 tahun perkahwinan, adakah keadaan sekarang, emosi kita sekarang, perasaan kita sekarang ni lebih menyayangi berbanding dengan dulu? Sebab dia ada banyak keadaan yang boleh mengubah tahap cinta ni. Antaranya adalah anak. Antaranya adalah anak. Anak, mana bila kita kahwin ada anak. So anak ni dia boleh jadi dua perkara kemungkinan. Dia boleh jadi menambah cinta, dia juga boleh menjadi mengurangkan cinta. Jadi saya akan sambung selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Masya-Allah. Siap sekali dengan commercial break tu. Okey tuan. Okey. Dan kita masih lagi bukakan ruang peluang kepada sahabat kita untuk hantarkan soalan pertanyaan di talian WhatsApp konti 01129004 dan juga di Facebook serta YouTube anda boleh letakkan soalan anda di ruangan komen. Okey. Ramai yang berikan juga soalan tuan, ada yang bertanyakan berkaitan dengan perasaan cinta yang makin bertambah atau makin berkurangan apabila masa satu perhubungan makin bertambah, patutnya makin dekat, lebih erat dan juga lebih memahami kan. Dan tak lupa ada yang bertanya berkaitan dengan komunikasi yang sukar apabila ber-PJJ, bila berlaku saja masalah jadi akan berlaku juga seperti susah untuk dihubungi, mulalah merajuk, suaminya tak angkat telefon dan mesej tak dibalas dan pelbagai. Nanti tuan akan rangkumkan sedikit sebanyak soalan-soalan tersebut untuk jawabkan, insyaAllah. InsyaAllah. Dan untuk waktu ini, para pendengar, kita berehat sekali lagi. Untuk waktu ini kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0. Carta Nasi IKIM
bersama saya Erwan Johari setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam menampilkan lagu-lagu popular, lagi terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/Carta Nasyid IKIM. Semestinya di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Awas, pastikan anda hanya menyebarkan atau memanjangkan sesuatu maklumat dan berita yang tepat dan benar sahaja. Penyebaran berita palsu boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Pendakwaan juga boleh dibuat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998 yang memperuntukkan hukuman denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya. #hentikan penyebaran berita palsu. #kita jaga kita. Kuantan 89.6. Inspirasi Emporia Islami hanya di Radio Satu Kepahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu destinasi masih bersama rancangan Vaksin Hati. Ya, betul. Kita bincang dengan tajuk hari ini, rumah tangga berkonflik, bersama dengan Tuan Fazli Aziz, pengasas bijak emosi dan juga kaunselor berdaftar. Dan boleh cakap tentang soalan-soalan yang kita dapat ni Tuan, banyak ni Tuan. Rasanya Tuan kena buat 5 siri, boleh ke penerbit kita, Mona? InsyaAllah boleh. Boleh. Soalan. Itulah sebab bila cakap tentang konflik ni kan Tuan, ada sahabat kita yang kata memang down kalau ada konflik. Tapi ada juga sebaliknya, bila ada konflik tiba-tiba dia setiap kali konflik je, dia pergi kerja, dia boleh buat aku nak lepaskan segalanya hari ni, aku buat sungguh-sungguh, tak nak fikir pasal apa, aku pergi buat kerja sungguh-sungguh. Busykan diri. Busykan diri. Maksudnya bila busykan diri tiba-tiba dia punya graf untuk buat kerja tu cantik pula kan. Capai pula. Boleh siap sekali hari ni. Oi, kalau macam tu kena gaduh hari-hari ke macam mana ni? Allah. Mungkin Tuan ada sedikit pandangan Tuan, silakan. Itulah namanya stres lah. Eustress namanya. Eustress ini dia, sebab stres ni ada dua, satu distress, satu lagi eustress. Stres ni dia sebenarnya dia mesti berada pada tahap yang tengah-tengah lah. Kita kata stres yang optimum. Kan? Sebab stres ni kalau terlalu rendah, dia tak rasa stres. Tu sebahagian suami kan, bila isteri kata saya dah tak nak bersama, saya dah tawar hati, dia buat relax, buat dia tak rasa stres. Kan? Maka dia tak nak perbaiki keadaan. Kan? Tapi kalau terlalu tinggi pula stres, juga menyebabkan tidak produktif. Kan? Bila sebut pasal stres tadi dah saja nak sentuh sikit. Jadi maknanya bila sebut tentang stres tadi, jadi mesti berada di tengah-tengah. Jadi kadang-kadang rumah tangga ni, bila saya bincang tentang rumah tangga dan bila saya banyak berceramah di agensi-agensi kerajaan ataupun di luar, saya selalu cerita macam ni. Saya cerita tentang penting, dua tempat yang paling banyak kita berada dan habiskan masa. Di mana? Dua tempat. Saya kata dua tempat ni kebiasaan kepada semua orang lah. Apa dia? Tempat kerja dan rumah. Dua ni je. Kan, tempat kerja dan rumah. Dan tempat kerja dan rumah ni, salah satu mesti jadi tempat untuk mengurus emosi. Salah satu mesti jadi tempat untuk urus emosi. Sebab mungkin satu tempat lagi, tempat dia menyimpan belon dia tu, meniup belon tu. Maknanya emosi negatif terlalu banyak. Kan? Jadi satu tempat lagi, dia mesti menjadi tempat mengurus. Contoh, ada orang yang mungkin dia stres di pejabat. Pejabat dia stres semua kan. Serabut apa semua. Kemudian tempat mengurus belon tadi tu di mana? Di rumah dia. Bila balik disambut, Assalamualaikum bang, selamat datang ke rumah kita. Kan, suami pun kata, ya Allah best ni, tak sabar nak balik. Daripada pejabat dah ingat nak balik dah. Kan? Okay. Tapi ada orang yang stres di rumah. Mungkin ada isu yang tak dapat diselesaikan. Tapi dia menguruskan emosinya di mana? Di pejabat. So at least bila dia urus satu tempat tu jadi tempat mengurus, kan? Contoh belon dia besar di rumah. Sebab apa? Banyak emosi negatif masuk dalam belon, jadi besar. Teganglah belon. Datang office dia happy, maka belon jadi kecil. Sebab dia dah mengurus emosi tadi, negatif tadi, menyebabkan banyak emosi positif yang dia rasa, menyebabkan belon jadi kecil. Jadi bila dia balik rumah dalam keadaan belon emosinya kecil, dia tak terlalu stres. Berbanding dengan bila balik dengan keadaan belon emosinya besar. So saya nak cerita macam ni. Cuma masalah sekarang hari ini adalah ada orang tempat kerja pun stres, rumah pun huru-hara. Ini bahaya. Allah. Ini bahaya ni. Maka kedai mamak lah kadang-kadang menjadi tempat mengurus belon ni. Kedai mamak kan, macam-macam tempat lah yang bersifat sementara. Tapi tempat tu masalahnya satu je,
adalah kos makin bertambah lah kalau hari-hari duduk situ. Kan, okay. So saya ingat bila kita bercerita pasal rumah tangga berkonflik ni, sebenarnya memang kita tak dapat lari daripada mengurus emosi lah. Cuma hari ni point saya banyak lagi saya nak share tentang nak menyemak emosi kita. Cuma hari ni saya ingat di hujung-hujung ni saya ingat saya nak respon kepada soalan-soalan yang sebab saya tengok soalan banyak juga tu apa ni di Syafiq di Mona. Betul. Kalau kita boleh kita respon salah satu. Boleh. Antara soalan yang kita dapat dahulu di talian WhatsApp konti kita, di sini ada yang bertanya tentang nak tanya Tuan Fazli, saya dah tahu hati bila sukar untuk komunikasi dengan suami sebab kami ber-PJJ. Bila ada masalah, dia tak kontak saya dan apa lagi nak call tanya anak-anak lagi lah akan terjauh sekali. Jadi kadang-kadang bila fikir anak-anak jadi marah sebab macam mana seorang ayah boleh tak kisah tentang anak dan isteri. Jadi Tuan, bagaimana untuk nak menguruskan situasi ni Tuan? Dia yang paling penting dalam keadaan sebegini adalah mengurus emosi kita. Sebab sekarang ni dalam keadaan sekarang berdasarkan soalan ini saya selalu pesan, saya respon ni hanya berdasarkan sedikit maklumat yang saya dapat berdasarkan soalan yang disebut sahaja. Jadi mungkin betul, mungkin tak betul, mungkin tepat, mungkin tak tepat. Cuma apa saya boleh cerita begini. Penting untuk kita urus emosi. Bila contoh suami dalam keadaan sebegitu, dia tak respon. Sebab kita kena ingat macam saya sebut tadi di awal tadi, DJ Syafiq kan. Orang lelaki sama ada dia stres, dia geram, dia marah, dia mengajuk, pattern dia sama, dia diam. Okey. So, kita anggapkan macam ni. Mungkin satu sudut yang kita boleh pandang kalau suami kita bertindak sedemikian adalah dia sedang mengurus emosinya. Sebab kita tak tahu keadaan dia sebab kita duduk jauh. Kita tak tahu apa berlaku di pejabat. Sebab contoh kalau suami jenis bercerita tak apa, suami jenis diam, tak banyak bercerita. Tanya semua okey, okey. Kan? Kita pun punyalah kita bercerita kalau saya kat pejabat gini bang, gini orang jual geram betul lah bang. Rasa macam stresnya kan. Abang pula macam mana kat office? Okey. Suami yang tak bercakap macam ni kan. Kita jangan marah, tapi itu mungkin salah satu itu adalah personalitinya. Cuma kita tak tahu apa yang berlaku dekat office ni. Jadi mungkin dengan dia mendiamkan diri, maka dia mengurus emosi dengan demikian. Bahkan bila dia diam ni kadang-kadang lebih baik berbanding dengan dia terlalu ekspresif. Sebab kadang-kadang takut dia sendiri pun kita tak tahu apa berlaku pada dia kan. Jadi kadang-kadang kita takut bila kita buat sesuatu dia terasa dan dia jenis marah-marah pula lagi bahaya. Okey, itu pertamalah. Maknanya kita kena cuba positifkan dari satu sudut lah. Okey, mungkin dia sedang mengurus emosi, mungkin cara dia release stress. Okey, dan yang kedua, kita boleh berhubung, kontak kan, tanya atau apa keadaan. Tapi kita jangan mengharapkan balasan segera. Sebab kadang-kadang setengah orang dia biasa dia nak balas terus. Seolah-olah bercakap depan-depan. Kadang-kadang bila kita mesej, kawan tu duduk dalam toilet tu sembelit 3 hari dia tu. Kan sakit perut duk tahan kan. Mungkin inilah sesi yang paling melegakan dia kan. Kita tak tahu. Sebab tu jangan menghukum dalam keadaan kita tak tahu apa keadaan. Kan? So kita kena relax. Okey, jangan mengharap. Mungkin besok, mungkin hari ni, mungkin besok. Kan? Cuma bila isu-isu tertentu kita tanyalah. Tanya dengan baik. Sebab orang lelaki ni salah satu cara yang kita nak melentur ego dia adalah jangan mengarah. Tapi meminta pendapat, bertanya, meminta tolong. Tu. Tapi orang perempuan bila saya sebut macam ni, dia kata, tu nak makin besar lah ego dia tu, kita bagi makan tu makin besar lah tu. Dia makin keras kepala, makin besar kepala. Sebab, tapi saya akan jawab balik, saya kata macam ni. Kita menang, tapi keadaan makin jauh, ataupun kita nampak mengalah, tapi keadaan makin dekat. Pilih dah. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan atas pencerahan. Ada soalan di YouTube pada waktu ini bertanya, isteri saya merajuk dah masuk minggu kedua dan isteri saya seorang yang agak kaku. Jadi bagi saya agak susah untuk saya memujuk. Apa tips yang boleh saya gunakan? Bagaimana Tuan? Minum kopi ke? Minum kalau masuk 2 minggu ni, masuk 2 minggu ni lama ni. Okey, cuma bila dia istilahkan merajuk, kita kena tengok apakah yang dilakukan dalam proses kemerajukan tu. Kan? Nah, sebab tu saya pesan orang perempuan merajuk, boleh merajuk tapi jangan abai tanggungjawab. Jangan abai tanggungjawab. Merajuk, tapi apa makna merajuk je tu? Kita merajuk kan sebelum ni kita masak kan. Jadi merajuk pun kita masih lagi masak. Kan masih lagi masak. Makin sebab apa? Supaya kita merajuk kita tu tidak jadi satu perkara yang berdosa. Jadi situ saya rasa saya kena ingatkan juga benda ni kan, supaya apa, supaya merajuk tadi tidak menjadi sesuatu yang menyebabkan keadaan makin buruk.
Dan suami yang bertanya sebegini adalah suami yang baik. Sebab apa dia nak memujuk? Cuma mungkin kaedah dia tak faham, tak reti dan sebagainya. Okey. So dalam memujuk ni sebenarnya dia boleh gunakan ada beberapa teknik lah, antaranya tentang love language. Love language, bahasa cinta. Cuba kita perhatikan balik apa bahasa cinta pasangan kita. Dia ada 5 jenis bahasa cinta, iaitu word of affirmation, kata-kata, physical touch, sentuhan, kemudian quality time, masa berkualiti, dan kemudian dia ada receiving, beri hadiah, terima hadiah, dan yang kelima adalah act of service. Okey. Anda kata, Cik Fazli, saya tak tahu mana satu. Buat semua. Contoh nak pujuknya kan, mesej lah, contoh kali tak bercakap lah ni. Kata, pertama gunakan word of affirmation, yang I love you, terima kasih jadi isteri saya minta maaf kalau saya ada buat silap, saya tahu saya ni bukan suami yang baik, tapi saya cuba nak menjadi yang terbaik untuk awak. You tahu tak, kuih ni takkan lengkap dan sempurna tanpa you and I. Tiba-tiba ada juga ayat cia-cia dia tu kan. Tak apalah, word of affirmation kan, agar perasaan tu suka kepada isteri dia. Okay. Yang kedua adalah physical touch, sentuhlah. Urut, sentuh ni masalahnya sebahagian lelaki. Dia sentuh isteri bila nak menghana kepada hubungan intim saja. Sedangkan sentuhan ni must be done regularly. Maknanya mesti dibuat sentiasa lah, pegang lah, sentuh lah, peluk lah, pegang lah. Hari-hari tu mesti kena buat. Dan jangan sentuh bila nak bersama baru nak sentuh. Jangan. Sebab sentuhan tersebut akan disalah tafsir. So macam mana nak buat? Contoh hari ni lah, dia mengajuk tengok TV. Kita pun pergi dekat dia kan. Pegang lutut dia, ya Allah dah longgar dah, kita cabut dah lutut. Contoh yang urut kaki, ya Allah berurat-urat keluar habis dah kan. Sambil-sambil kita urut, kadang-kadang kita baru perasan, ya Allah selama ni aku dah lama tak sentuh tangan dia. Bila sentuh tangan dia kasarnya, selama ni mungkin kita tak sedar, kita buat kerja kita kan. Rupanya dia buat kerja rumah tu, tangan dia kita dapat rasa kasarnya sebabkan buat kerja rumah. Perhatilah. Sambil-sambil tu sebutlah, pegang tu sebut. Okey, itu cerita benda ni panjang tapi saya ringkaskan lah. Okey, itu adalah physical touch, sentuhan fizikal. Yang ketiga, apa yang boleh buat? Receiving gift, berilah hadiah. Kan? Berilah hadiah apa yang dia suka sebelum ni. Contoh, dia suka makan kek, belilah kek. Tunjukkan effort kita. Cuma pesan saya pula orang perempuan, janganlah duk mengharapkan reference, proses memujuk tu reference dia cerita Korea, janganlah. Cerita Korea tu drama, bajet besar. Kita kat rumah ni kadang-kadang bajet banyak lagi benda nak buat kan. Nak pujuk sampai nak kena beli emas 5 gram ke 5 gram tak apa, 500 gram. Tak sesuai lah kan. Jadi, jadi bila nampak effort suami tak pandai, kita tahu dia tak pandai. Tapi bila nampak sedikit effort, hargai. Okey, yang ketiga apa lagi? Yang keempat adalah quality time. Quality time ni duduk bersama dengan dia. Walaupun mungkin tak bercakap. Tak apalah, duduk sebelah dia. Letak handphone, duduk sebelah dia. Sandar, manja-manja sikit kan, letak kepala. Dan tarik dia biar berbaring atas paha kita. Kan? Baik. Dan yang kelima adalah act of service. Act of service ni antara yang paling powerful juga. Yang powerful. Apa dia? Dia mengajuk kita siapkan kerja rumah. Kita basuh pinggan dengan cuci baju pun semua lengkap. Terbaik. Tanda permohonan maaf. Ada sokongan tu. Macam mana nak sebut tu? Dia bocor rahsia kena balik buat macam mana ni. Bukan, cuma masalahnya janganlah tak suruh-suruh buat kerja rumah. Kata dia mengajuk. Dia mengajuk ni dia macam menarik rambut dalam tepung, rambut tak putus, tepung tak terurai. Jadi kalau terlalu kerap digunakan senjata mengajuk ni, dia bahaya, dia tak berkesan nanti. Jadi sekali-sekala okey. Kan? Wallahualam. Baik, okey tuan. Kita terhad juga dengan masa kita kan. Ya, betul. Kita bawakan satu lagi soalan tuan di Facebook dan juga di WhatsApp Konti. Jom kita tengok. Ada sahabat kita hantarkan soalan di sini. Tuan Fazli, bagaimana mahu menasihatkan pasangan yang sudah berumur berkenaan hubungan skandal yang sedang terjadi? Si pelaku lelaki berumur lingkungan 60-an. Tuan, bagaimana? Allahu Akbar. Sebenarnya isu tentang skandal, kecurangan, kes-kes rumah tangga yang sebegini sebenarnya dia tidak mengenal usia. Ya. Bahkan saya ada kes yang umurnya lebih lanjut daripada ini. Kan? Tapi nak cerita sebab apa? Sebab keinginan fitrah tu dia masih ada. Jadi apa yang saya boleh nasihatkan, contoh sebagai isteri, kalau suami dalam keadaan sebegini, cuba kembalikan layanan. Cuba tawan balik pasangan. Kan? Cuba tawan balik pasangan. Tawan
macam mana tawan dengan emosi memenuhi keperluan emosinya. Kan? Gunakan bahasa cintanya. Kemudian layan keperluan, khususnya keperluan kelelakannya. Yang itu. Okay. Andai kata tak berjalan juga, kan? Maksudnya kita cuba tawan balik. Tapi andai kata tak berjalan juga, sebab setengah orang dia macam ni, maaf saya sebut, setengah orang dia terlalu cepat dan sibuk untuk membesarkan kesalahan ini. Kesalahan ini tetap besar walaupun kita tak sebut sebenarnya. Kan? Awak ni berdosa apa semua. Betul, saya tahu benda tu, saya memang jelas. Cuma saya bercakap dari segi strategi dan teknik. Kan? Adalah penting untuk connect dulu before correct. Sebab kemungkinan pasangan jadi begitu pun kerana hubungan kita dengan dia pun mungkin dah tak apa angam, mungkin jauh. Maka betulkan balik hubungan. Tarik balik perlahan-lahan. Kan? Dan sebab apa, nasihat ni dia akan lebih berkesan apabila hati kita dengan orang menasihati yang payah nak sebut. Orang yang menasihati dan yang dinasihat ni, bila hubungannya baik maka senang untuk dinasihat. Dan bila hubungan tak baik, akan jadi susah. Bahkan ada orang yang menjadikan, aku curang sebab engkau lah. Sebab engkau aku curang. Kan? Sebab engkau lah aku buat macam ni. Ni semuanya puncanya daripada engkau. Dia cuba pula menyalahkan pada pasangan. So sebab itu pada saya, betulkan hubungan, perbaiki hubungan, tawan balik pasangan. Kan? Kemudian cubalah pujuk dengan keadaan yang baik. Abang, kita ni dah tak lama. Kan, saya tengok jiran kita tu, apa ni, sepupu kita tu, Allahu Akbar, umurnya lagi muda daripada abang, kan? Tak tahulah kalau saya pergi dulu ke atau apa ni. Taklah, kadang-kadang saya terfikirkan mungkin abang pergi dulu ke, kalau tak abang pun abang juga yang pergi dulu, kan? Saya kemudian tak apa. Bagi takut dia. Nak ceritanya peringatan secara santai bila hubungan tu dah baik. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Fazli atas pencerahan dan banyak soalan lagi sebenarnya, tapi kita akan bawa ke minggu hadapan insya-Allah. Tinggal 1 minit Tuan Fazli untuk kesimpulan. Silakan Tuan. Allahu Akbar. Rumah tangga ni fitrahnya memang akan ada konflik, sebab apa, yang berkahwin tu manusia, bukan robot. Robot ada emosi, manusia ada emosi. Maka bila ada emosi, maka kita kena juga belajar tentang kemahiran mengurus, mengendalikan emosi, bukan saja kita tetapi juga pasangan kita, insya-Allah. So jangan rasa bersalah, rasa macam ya Allah teruk je rumah tangga hanya kerana ada konflik. Tapi konflik yang timbul sebenarnya akan menyebabkan kita berusaha untuk memperbaiki diri, menambahkan keadaan supaya menjadi lebih baiklah. Okey, dan siapa nak berhubung dengan saya ataupun nak dapat lagi tips-tips, boleh pergi ke channel Telegram saya, Bijak Emosi. Search je Bijak Emosi. InsyaAllah saya selalu share tips-tips di situ. Wallahualam. Baik Tuan, insyaAllah. Terima kasih Tuan atas pedoman yang diberikan tu, dan termasuk juga sahabat-sahabat kita yang hantarkan soalan banyak ni, tapi kita cuba bawakan mungkin ada 2-3 CD lagi, kan Mona? Dan tak lupa kepada sahabat kita yang cuba berikan komen-komen dekat sini, katanya suami isteri, anak-anak adalah pinjaman dunia sahaja. Berbaktilah sehabis baik yang mungkin untuk kita laksanakan dalam masa sementara ni, kelak nanti tak dapat lagi berbakti. Itu dia. Ada lagi yang berikan titip di sini, kan, katanya berilmu, berbaik sangka dan bertoleransi sama pasangan adalah ubat yang paling mujarab dalam berhubung dalam rumah tangga. Itu yang saya amalkan selama 21 tahun perkahwinan. Masya-Allah. Kamarul Farihan. Itu Facebooknya tu. Boleh bagi tips lagi tu di sini, insya-Allah. Masya-Allah, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan juga terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz. Insya-Allah Tuan, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat pendengar, rakan-rakan penonton di Facebook dan juga di YouTube. Bagi anda yang untuk tonton semula rancangan ini, boleh saja ke Facebook IKIM FM dan juga di Instagram ikim.my, termasuk di YouTube IKIM untuk dapatkan kembali vaksin hati. Iya, betul Syafiq. Dan untuk para pendengar, tu setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la
Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. Pengumuman azan maghrib ini dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. Penyertaan ibadah korban di Malaysia kini dibuka dengan hanya RM750 satu bahagian. Untuk maklumat lanjut, layari